Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton Didik TV KPM yang dirahmati Allah. Bertemu lagi kita dalam rancangan kaunselor anda slot kerohanian. Anda bersama saya Ustaz Syazril Sapawi. Apa khabar anak-anak, adik-adik Ustaz yang Ustaz kasihi? Semoga anda semuanya berada dalam lindungan dan rahmat Allah selalu. Baiklah anak-anak dan adik-adik yang Ustaz kasihi, InsyaAllah hari ini Ustaz nak berkongsi dengan anak-anak dan adik-adik sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian tentang satu tajuk yang amat penting dalam hidup kita, iaitu redha ibu ayah itulah redha Allah. Baik, seperti yang Ustaz pernah sebutkan dalam episod-episod yang lepas, sewaktu kita berdoa, setiap hari kita berdoa, beristiqamah dalam berdoa, kita perlu sentiasa memohon rahmat Allah. Kerana apa? Kerana rahmat Allah itu penting untuk kita hidup di dunia dan di akhirat kelak dengan tenang dan bahagia. Tanpa rahmat daripada Allah, sudah pasti hidup kita terumbang-ambing tanpa perlindungan dan kesejahteraan yang setiap orang perlukan. Oleh itu, orang-orang yang mendapat rahmat Allah, orang-orang itu jugalah yang mendapat keredaan Allah. Untuk apa tujuan hidup kita kalau tanpa keredaan Allah? Bagaimana doa-doa kita hendak dimakbulkan Allah tanpa mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Bererti redha Allah itu sangat penting dalam hidup kita ya anak-anak dan adik-adik. Tapi ada tapi sikit. Redha Allah itu akan terhenti dengan redanya kedua ibu bapa dan atau ibu ayah kita. Redha Allah itu akan kita perolehi setelah hidup kita ini mendapat keredaan ibu dan ayah. Dengan erti kata lainnya, kalau ibu ayah kita redha pada kita, barulah Allah akan memberi keredaannya kepada kita. Kalau ibu dan ayah kita tak redha dengan kita sebagai anak mereka, tak redha dengan apa yang kita lakukan kepada mereka, tutur kata kita yang membuatkan mereka bersedih atau tidak redha kita sebagai anak mereka, maka buatlah baik sebaik mana pun, buatlah amalan setinggi para wali sekalipun, Allah tidak akan meredai kita selagi ibu ayah kita tidak redha kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Anak-anak dan adik-adik Ustaz yang Ustaz sayangi, jangan jadi seperti itu ya anak-anak dan adik-adik. Keadaan ini Allah dah nyatakan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan Tuhanmu telah perintah supaya engkau tidak menyembah melainkan semata-mata kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu dan ayah. Allah, anak-anak dan adik-adik, sangat jelas dah apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jangan sembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu dan ayah. Dalam ayat tadi Allah gunakan perkataan ihsan, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah, iaitu ihsan kepada ibu dan ayah. Ihsan ini adalah satu perkara yang sangat berat dan sukar sebenarnya untuk kita sebagai manusia melakukannya, tapi kita wajib berusaha untuk melakukannya juga. Ia adalah satu perkara yang paling baik, lebih baik daripada yang terbaik, yang sehabis baik kita lakukan untuk kedua ibu ayah kita. Kerana apa? Kerana mereka lah yang kita kenal terlebih dahulu sebelum kita kenal agama kita. Sebelum kita kenal Allah, mereka lah yang mendidik dan melayan segala kerenah dan kehendak kita dengan sebaiknya sewaktu kita masih kecil. Cuba anak-anak dan adik-adik fikir ya, kalau ibu ayah yang berada di depan mata kita, kita tak boleh nak berlaku baik, macam mana dengan Allah yang kita tak nampak dengan mata zahir kita? Boleh harapkah kita nak berbuat baik pada Allah yang kita tak nampak berbanding ibu ayah yang kita nampak? Sebab itu Allah gunakan perkataan ihsan, seberat-berat perkataan yang mempunyai sebaik-baik makna untuk kita laksanakan dengan sebaiknya. Sebab itu dalam beribadah, kita perlu juga ada sifat ihsan. Apa maksud ihsan dalam beribadah?
an ta'budallah ka'annaka tarahu, iaitu kita beribadat seolah-olah kita melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, sekiranya kamu tidak melihatnya iaitu Allah, fa innahu yaraka, maka ketahuilah bahawa Allah sedang melihat kamu. Hebat kan perkataan ihsan yang Allah guna dalam ayat ni. Allah perintahkan kita buat baik kepada ibu dan ayah kita dengan sebaik-baik perlakuan, pertuturan, sama ada di hadapan ibu ayah kita mahupun di belakang mereka, sama ada mereka masih hidup mahupun telah meninggalkan kita. Baik, di hujung ayat yang sama Allah perintahkan kita lagi, seandainya ibu atau ayah kita atau kedua-duanya masih hidup sampai ke usia mereka yang lanjut, fala taqul lahuma uffin, dan jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada mereka berdua dengan perkataan wala tanharhuma, dan jangan sekali-kali engkau menengking mereka berdua. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada mereka berdua dengan perkataan yang mulia. Anak-anak, adik-adik, sangat jelas Allah memberi amaran kepada kita supaya kita jangan sekali-kali menjadi anak yang derhaka, berkata dengan menggunakan perkataan-perkataan atau ayat-ayat yang kasar, tidak sopan, mengherdik, menengking, apalagi menyakiti mereka dengan tangan dan kaki. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Anak-anak dan adik-adik ustaz, jangan jadi seperti itu. Berdosa besar dan Allah sekali-kali tidak akan redha dengan perlakuan seperti itu. Jadi anak-anak, adik-adik ustaz, ingat pesanan ustaz ni. Redha ibu ayah, itulah redha Allah. Kita bertemu selepas ini. Jangan ke mana-mana. Ibqu ma'ana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ada satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, keredaan Allah itu terletak pada keredaan kedua ibu bapa, dan kemurkaan Allah itu juga terletak pada kemurkaan kedua ibu bapa. Pengajaran daripada hadis ini ialah Allah memerintahkan kepada kita agar mentaati kedua ibu ayah kita, berlaku baik kepada keduanya, sama ada dengan pertuturan mahupun dengan perbuatan, kerana keredaan Allah Subhanahu Wa Taala itu tergantung kepada keredaan kedua ibu dan ayah kita. Ustaz akan kongsikan beberapa cara untuk kita lakukan bagi mendapat keredaan ibu dan ayah. Baik, yang pertama, mendengar kata-kata mereka berdua, mentaati perintah dan suruhannya. Sebagai anak, selayaknya kita dengar segala nasihat ibu dan ayah kita. Doa ibu ayah itu tiada hijab untuk Allah perkenankan. Jadi berhati-hati ketika kita bercakap dengan mereka berdua. Baik, yang kedua, hormat bila berhadapan dengan ibu dan ayah. Hormat kepada ibu dan ayah tidak hanya dengan pertuturan, malah juga dengan tindakan dan perbuatan kita. Ustaz dulu masa kecil-kecil, ibu dan ayah Ustaz banyak kali pesan pada Ustaz, kalau nak jalan depan orang tua, rendahkan badan dan mintalah maaf. Maaf ibu, ayah, saya nak tumpang lalu. Malah bukan hanya dengan ibu ayah sahaja, mana-mana orang yang lebih tua, kita patut lakukan perkara yang sama. Allah kata apa? Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu kepada kedua ibu bapamu dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan berdoalah kepada Allah, kasihilah kedua ibu bapaku seperti mana mereka mengasihiku sewaktu aku masih kecil. Lihat anak-anak, adik-adik, Allah suruh kita rendahkan diri kita bila berhadapan dengan ibu ayah kita. Walau sehebat mana pun kita kaya, kita berjaya, kita ada kereta besar, kita ada rumah besar, kita belajar sampai PhD, jangan tinggikan diri kita bila berhadapan dengan kedua ibu ayah kita. Jangan sombong dengan ibu ayah kita. Kemudian dalam ayat tadi Allah suruh juga kita berdoa kepada Allah untuk kedua ibu ayah kita.
Bukan ustaz yang suruh, tapi Allah sendiri yang suruh kita mendoakan ibu ayah kita agar Allah memelihara mereka berdua, kasihi mereka berdua sama macam mereka pelihara dan kasihi kita sewaktu kita masih kecil. Kan waktu kita baby dulu, ibu ayah kita sayang sangat pada kita, tidur pun dalam pelukan ibu. Kita menangis sikit kerana lapar, bingkas ibu ayah bangun ni, buatkan susu, tukarkan lampin, menyanyi dan dodoikan kita sampai kita terlena. Tak ingat ke? Okey, tapi sekarang ni Ustaz lihat ramai anak-anak dan adik-adik di luar sana dah tak buat dah perkara macam tu. Bila berjalan depan ibu ayah, berjalan depan orang tua, depan muka, selamba je, tanpa rasa malu dan hormat. Depan-depan muka ni lalu selamba je. Allah, hebat sangat ke kalau buat macam tu? Mana rasa hormat pada ibu ayah kita? Mana yang Allah suruh kita rendahkan diri kita bila berhadapan dengan ibu dan ayah kita? Tapi Ustaz tahu anak-anak dan adik-adik Ustaz yang ada kat depan TV, semua tahu apa yang patut dilakukan bila nak jalan depan ibu ayah atau nak lalu depan orang yang lebih tua daripada kita. Tumpang lalu ibu ayah, sambil anak-anak adik-adik pun tunjukkan sedikit badan tanda rasa hormat kepada mereka. Kalau tak sebut minta maaf sekalipun, perlahankanlah jalan tu. Tunduk sedikit, pasti ibu ayah dan orang yang lebih tua itu rasa dihormati bila kita buat macam tu di hadapan mereka. Lebih-lebih lagi ibu dan ayah kita kan nak dapatkan redha mereka kan. Buat macam tu, okey anak-anak dan adik-adik. Seterusnya yang ketiga, cara bagaimana nak peroleh keredaan ibu dan ayah. Tidak meninggikan suara bila bercakap dengan mereka. Okey, dalam blok pertama tadi Ustaz dah bacakan ayat Al-Quran. Fala taqul lahuma uffin, janganlah berkata kepada keduanya dengan perkataan ah. Maksud di sini ialah berkata dengan kata-kata yang kasar dan kesat. Tak kiralah ke ke ke, tak boleh kan anak-anak, adik-adik. Ish pun tak boleh. Contohnya, ish ibu ni, adik dah cakap adik tak nak makan nasi goreng, adik nak makan apa? Spaghetti. Adik nak makan spaghetti. Allah, anak-anak, adik-adik, tak boleh ya cakap macam tu pada ibu ayah kita. Kita kena hormat ibu ayah. Ayah, kan adik dah cakap adik nak duit nak beli mainan tu. Ayah tak dengar ke saya ni? Astagfirullahalazim. Anak-anak, adik-adik, jangan cakap macam tu ya. Itu bukan perkataan-perkataan yang mulia yang Allah suruh kita ucapkan kepada ibu dan ayah kita. Mungkin kita boleh tukar dengan ayat yang lebih baik macam ni. Ayah, boleh tak adik nak beli mainan ni? Adik dah lama teringin nak mainan ni. Boleh tak ayah? Kan manis, manja bunyinya macam tu. Ayah mana yang tak sayangkan anaknya kalau cakap baik-baik macam tu kan? Alhamdulillah, ibu ayah sayang kita, Allah lagi sayang pada kita kan? Baik, cara yang keempat, bagaimana nak perolehi keredaan ibu dan ayah ialah dengan mendoakan kesejahteraan mereka. Anak-anak, adik-adik yang Ustaz sayangi, mendoakan kesejahteraan ibu dan ayah bukan hanya ketika mereka masih hidup. Apa yang lebih penting, walaupun ibu ayah kita sudah tiada, sudah meninggalkan kita, doa kita sebagai anak itu lebih penting buat mereka. Semasa mereka masih hidup, jangan tinggal doa untuk ibu ayah setiap kali lepas solat. Semasa mereka sudah tiada, jangan tinggal doa untuk ibu ayah setiap kali lepas solat dan setiap kali teringat. Tapi masa mereka hidup pun adalah lebih baik kita doakan mereka bukan saja setiap kali lepas solat, tapi setiap kali kita teringat, kita doakan kesejahteraan mereka, kita doakan mereka sihat, doakan mereka selamat, doakan mereka mendapat rahmat. Rahmat kan penting untuk kita kan? Orang yang selalu mendoakan ibu ayahnya, hatinya akan sentiasa terpaut pada mereka berdua. Nescaya mereka juga sudah pasti selalu teringatkan kita dan mendoakan kita. Doa ibu ayah tu kan tiada hijab untuk anak-anaknya. Siapa yang tak nak doa makbul daripada ibu dan ayah kan? Selagi mereka masih hidup, tagihlah doa daripada mereka, sebab doa mereka berdua adalah doa-doa yang makbul. Amin amin ya rabbal alamin. Okey anak-anak dan adik-adik, jangan pernah berhenti berusaha untuk mendapatkan keredaan ibu dan ayah, kerana redha ibu ayah
itulah redha Allah. Kita bertemu selepas ini. Jangan ke mana-mana. Ibqu ma'ana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda masih bersama saya, Ustaz Syazril Sapawi, dalam rancangan Kaunselor Anda Slot Kerohanian. Hari ini kita membicarakan tentang redha ibu ayah. Itulah redha Allah. Dalam blog yang ketiga ni, Ustaz nak kongsikan satu kisah yang pernah diceritakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di mana ketika baginda sedang menaiki tangga mimbar, sahabat mendengar baginda mengucapkan amin. Kemudian apabila baginda menaiki tangga yang kedua, sahabat mendengar lagi baginda mengucapkan amin. Dan kemudian apabila baginda menaiki lagi tangga yang ketiga, sekali lagi sahabat mendengar baginda mengucapkan amin. Lalu sahabat pun bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali ketika engkau sedang menaiki tangga mimbar. Apa yang engkau aminkan, wahai kekasih Allah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Sesungguhnya Jibril alaihissalam telah membisikkan 3 doa kepadaku. Doa yang pertama, celakalah orang yang melalui bulan Ramadan hingga ke akhirnya, tapi dosa-dosanya tidak terampun oleh Allah. Maka aku aminkan." Kemudian Jibril alaihissalam berdoa lagi, celakalah orang yang apabila mendengar namamu disebut tapi tidak menyambutnya dengan selawat ke atasmu, maka aku aminkan. Jadi adik-adik, bila kita dengar di nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, kita kena jawab sallallahu alaihi wasallam bersama-sama. Boleh kan? Baik, dan seterusnya bila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memijak tangga yang ketiga, Jibril alaihissalam membisikkan lagi doa yang ketiga kepada Nabi. Apa dia doa yang ketiga? Celakalah bagi orang yang mempunyai ibu ayah tetapi tidak dimuliakan atau tidak dihormati kedua ibu ayahnya sehingga mereka mati. Maka Rasulullah SAW pun mengaminkan. Allah, anak-anak, adik-adik yang Ustaz kasihi. Jadi daripada kisah ni, Ustaz nak fokus kepada doa malaikat Jibril alaihissalam yang ketiga yang diaminkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam kisah yang Ustaz kongsikan tadi, iaitu seorang anak tidak akan dapat masuk ke syurga disebabkan sikap derhakanya kepada ibu dan ayah. Seorang anak tidak akan dapat masuk syurga disebabkan dia tidak memuliakan ibu dan ayahnya, disebabkan dia tidak menghormati kedua ibu dan ayahnya, disebabkan dia menyinggung perasaan ibu dan ayahnya, disebabkan dia derhaka kepada ibu dan ayahnya, disebabkan dia membuatkan ibu dan ayahnya menitiskan air mata kesedihan kerana tingkah laku dan perbuatan serta pertuturannya kepada mereka berdua. Allah, na'udzubillahi min zalik. Anak-anak, adik-adik yang Ustaz kasihi, sidang penonton yang dirahmati Allah, seandainya kita masih punya ibu dan ayah yang masih hidup, muliakanlah mereka berdua, hormatilah mereka berdua, jagalah perasaan mereka berdua, jangan derhaka kepada mereka berdua. Jangan buat ibu dan ayah kita menangis kesedihan kerana kita, tapi buatlah ibu dan ayah kita menangis kegembiraan dan bangga dengan apa yang kita capai dan perolehi. Jagalah tingkah laku kita di hadapan mereka, jagalah pertuturan kita di hadapan mereka, kerana dalam perjalanan hidup kita tiada apa yang kita harapkan selain rahmat dan keredaan Allah. Redha ibu ayah, itulah redha Allah. Anak-anak, adik-adik yang Ustaz sayangi, sebelum Ustaz mengakhiri perkongsian Ustaz hari ini, Ustaz nak hadiahkan sebuah nasyid lama yang cukup istimewa, khas untuk ibu dan ayah kita semua. Baik, dengarkan. Kami anak-anakmu ingin memohon restu. Wahai ibuku, wahai ayahku, ampunkan dosa-dosaku. Wahai ibuku, wahai ayahku, redakan akan diriku. Ku hulurkan salam untuk Rasul junjungan, moga disyafaatkan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Fatahu, ya Alim, ya Rahmanu, ya Rahim.
Redha ibu ayah, itulah redha Allah. Semoga kita bertemu lagi di episod yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM